pemandu melawan arus peraih ikan didakwa atas tuduhan membunuh penyelia alam flora. Lagi 356 kompaun ingkar arahan PKPB dikeluarkan dalam operasi semalam. Assalamualaikum dan selamat petang. Anda bersama saya Zira Zamri dalam Berita Wilayah. Polis akan menjalankan lebih banyak operasi bagi membantras isu pemandu mabuk. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Mazlan Lazim berkata, pihak polis memandang serius isu pemandu mabuk yang membahayakan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mazlan turut mengesahkan pemandu mabuk yang merempuh seorang penunggang motosikal sehingga maut ketika dalam perjalanan pulang selepas menghantar makanan yang dijual isterinya di Lebuh Raya Sultan Iskandar awal pagi tadi ditahan di Balai Polis Trafik Tun H.S. Lee. Hasil ujian saringan menggunakan mesin khas EBA mendapati nafas suspek mengandungi alkohol melebihi had. Suspek akan direman untuk siasatan dan kes disiasat mengikut Seksyen 44-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang membawa hukuman penjara antara 3 tahun hingga 10 tahun dan denda antara RM8,000 dan RM20,000 jika sabit kesalahan. Dalam pada itu, Kor Yong Zhang, 21 tahun, pembantu kedai aksesori kereta yang merempuh penghantar makanan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur atas pertuduhan memandu dalam keadaan mabuk sehingga menyebabkan kematian. Bagaimanapun, Yong Zhang mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Magistrate Puteri Nur Sheila Rahimi. Dia didakwa memandu sebuah kenderaan jenis Nissan Grand Livina di bawah pengaruh alkohol melebihi had yang dibenarkan iaitu 161 mg sehingga menyebabkan kematian Muhammad Zaili Muhammad 44 tahun di Lebuh Raya Sultan Iskandar ke arah Jalan Tun Razak Kuala Lumpur pada 1.30 pagi tadi. Sabit kesalahan tertuduh boleh dikenakan hukuman denda maksimum RM20,000 serta penjara tidak melebihi 10 tahun. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM6,000 dengan seorang penjamin serta lesen memandu digantung sehingga kes selesai. Mahkamah menetapkan 1 Julai untuk sebutan semula kes. Pagi tadi media melaporkan pemandu mabuk merempuh seorang penunggang motosikal sehingga maut ketika dalam perjalanan pulang selepas menghantar makanan dijual isterinya di Lebuh Raya Sultan Iskandar. Video kejadian suspek merempuh mangsa turut tular di media sosial. Sementara itu, seorang pengurus kelab malam dihadapkan ke Mahkamah Magistrate atas 3 pertuduhan kerana memukul anggota polis semasa cuba melarikan diri selepas ditahan memandu dalam keadaan mabuk. Tertuduh yang dibawa untuk saringan alkohol telah bertindak agresif dengan menumbuk dan membaling kerusi kepada anggota polis di Balai Polis Trafik Jalan Tun H.S. Lee, Kuala Lumpur kira-kira pukul 1 pagi pada 21 Mei lalu. Tertuduh Leng Kar Lun didakwa mengikut Seksyen 353 Kanun Kesesakan kerana melakukan kekerasan jenayah kepada penjawat awam dalam menjalankan tugas dan boleh dihukum penjara sehingga 2 tahun atau denda. Karlun turut didakwa mengikut Seksyen 323 Kanun Kesesakan kerana menyebabkan kecederaan kepada anggota polis berkenaan selain Seksyen 90 Akta Polis 1967 kerana merusuh dan berkelakuan tidak senonoh. Peraih ikan Teo Kian Peng, 42 tahun, yang menyebabkan kematian penyelia alam flora ketika memandu dalam keadaan mabuk di Jalan Pintasan Kuantan minggu lalu berdepan tuduhan membunuh. Tertuduh mengaku faham terhadap pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Najwa Hashim di Mahkamah Magistrate Kuantan, Pahang.
Tertuduh didakwa menyebabkan mangsa Irwan Herman Kamarudin maut selepas memandu melawan arus dan merempuh kereta mangsa ketika kejadian. Tertuduh yang berasal dari Tanah Putih didakwa melakukan kesalahan itu berhampiran stesen minyak Petronas di Jalan Pintasan Kuantan pada 9.20 malam 25 Mei lepas mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Timbalan Pendakwa Raya Nasrul Hadi Abdul Ghani tidak menawarkan jaminan memandangkan pertuduhan merupakan kesalahan yang tidak boleh dijamin dan memohon agar tertuduh direman di penjara Penor sementara menunggu perbicaraan. Mahkamah menetapkan sebutan semula kes pada 8 Julai. Baik, saudara, sebelum kita meneruskan paparan seterusnya, kita akan ke Kementerian Kesihatan Putrajaya terlebih dahulu untuk mengikuti sidang media harian berhubung COVID-19 oleh Ketua Pengarah Kesihatan, Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Berdiri bersama dengan saya adalah Datuk Dr. Raizat, Dr. Nuhayati Rusli, Datuk Dr. Chong Chi Kiong dan juga Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 51 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 6,404 kes, iaitu bersamaan dengan 81.51% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 1 Jun 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 38 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 7,857 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,338 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan daripada 38 kes baru yang dilaporkan hari ini, 26 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Oleh itu, daripada 12 kes penularan tempatan, 6 kes adalah kes bukan warga negara dan 6 kes di kalangan warga negara Malaysia. Sehingga kini seramai 8 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 2 kes memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada kes kematian berkaitan dengan COVID-19 dilaporkan hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia kekal sebanyak 115 kes, iaitu bersamaan dengan 1.46% daripada jumlah keseluruhan kes. Hari ini adalah merupakan hari ke-29 sejak penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang bermula pada 4 Mei 2020. Tindakan ini telah diambil bagi membenarkan pembukaan beberapa sektor ekonomi secara terkawal dan berhati-hati dan dalam masa yang sama memastikan penularan jangkitan COVID-19 dapat dibendung. Untuk tujuan tersebut, pelbagai prosedur operasi standard iaitu SOP telah diperkenalkan. Bagi meramalkan keberkesanan pendekatan kerajaan dalam menangani wabak COVID-19 serta kepatuhan orang ramai kepada saranan dan garis panduan kerajaan, Institut Kesihatan Negara di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia telah menggunakan kaedah pemodelan bagi unjuran kes COVID-19 di Malaysia. Terkini, kementerian telah menggunakan maklumat terbaru daripada jumlah kes-kes harian sebenar dan membandingkannya dengan graf pemodelan COVID-19 seperti yang telah diramal dan diunjur oleh Institut Kesihatan Negara. Kementerian apabila diperhatikan kes harian COVID-19 di kalangan rakyat Malaysia yang mendapat jangkitan di dalam negara, iaitu dengan menolak kes import, kes bukan warga negara di dalam komuniti
dan juga kes bukan warga negara di depo tahanan imigresen. Didapati ianya adalah sejajar dengan unjuran kes harian dalam pemodelan oleh Institut Kesihatan Negara iaitu di kawasan biru. Ini sememangnya menggambarkan impak positif tindakan yang telah diambil oleh kerajaan serta pematuhan rakyat Malaysia terhadap SOP dan saranan yang diberikan kerajaan. Pihak Kementerian Kesihatan ingin mengucapkan tahniah kepada rakyat Malaysia di atas kerjasama dengan pihak kerajaan bagi pencapaian ini dalam usaha kita untuk sama-sama membendung penularan jangkitan COVID-19. Namun begitu, masyarakat harus kekal berwaspada dan terus patuh kepada SOP serta saranan yang ditetapkan bagi memastikan tiada penularan dan peningkatan kes COVID-19 di kalangan masyarakat setempat. Jika dilihat pula graf kes harian sebenar yang merangkumi semua kes COVID-19 di Malaysia, iaitu termasuk kes-kes yang dikesan di depo tahanan imigresen serta kes import, didapati terdapat peningkatan kes harian dan telah menjangkaui unjuran ramalan sebelum ini. Peningkatan kes ini dapat dilihat secara ketara mulai 29 April 2020. Ini adalah disebabkan oleh kes import dari luar negara, penularan kes COVID-19 di kalangan bukan warga negara di beberapa depo tahanan imigresen dan juga di kalangan pekerja bukan warga negara pelbagai sektor di dalam komuniti. Ini bermakna negara kita berdepan dengan satu cabaran baru yang perlu kita tangani bersama, iaitu peningkatan kes COVID-19 di kalangan bukan warga negara. Namun golongan bukan warga negara tidak harus disisihkan dan tidak harus distigmakan oleh rakyat Malaysia. Malahan kita perlu bantu mereka untuk membantu mengurangkan penularan COVID-19 di dalam negara. Saban tahun penggaulan dan percampuran rakyat Malaysia dengan golongan bukan warga negara sememangnya terhad. Namun kehadiran mereka terutamanya pekerja bukan warga negara telah turut membantu dalam memperkasa ekonomi di dalam negara kita. Sewajarnya kita perlu mengenal pasti dan mencari cara penyelesaian bagi menangani isu penularan COVID-19 di kalangan mereka. Oleh itu, pendekatan seluruh jentera kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan dan juga masyarakat adalah diperlukan agar isu ini dapat ditangani secara menyeluruh. Ini termasuk mengambil langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, selaras dengan Akta Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja 1990 iaitu Akta 446, masalah penginapan pekerja bukan warga negara yang sempit dan sesak perlu ditangani dengan segera bagi memastikan ianya tidak menjadi punca penularan jangkitan COVID-19 dan lain-lain penyakit berjangkit. Yang kedua, pekerja bukan warga negara terutama dalam sektor pembinaan dan keselamatan di semua zon merah wajib disaring untuk COVID-19 seperti yang diarahkan kerajaan. Selain itu, pekerja bukan warga negara dari zon kuning dan zon hijau pula digalakkan disaring dengan inisiatif majikan masing-masing. Pihak Kedutaan Bagi Negara, pekerja bukan warga negara dan lain-lain badan bukan kerajaan diseru untuk turut bekerjasama bagi memastikan kaedah komunikasi yang berkesan dan terbaik dapat digunakan bagi berkomunikasi dengan golongan bukan warga negara. Ini untuk menyampaikan situasi dan keadaan semasa berkaitan dengan COVID-19 serta garis panduan yang perlu dipatuhi secara langsung kepada golongan bukan warga negara. Yang keempat ialah para majikan pula bertanggungjawab memberi pendidikan kepada pekerja bukan warga negara masing-masing tentang amalan kebersihan yang disarankan untuk memutuskan rantaian penularan COVID-19. Majikan juga harus memastikan tempat penginapan pekerja mereka mematuhi SOP iaitu penjarakan sosial dipraktikan, tidak sesak dan sempit, pekerja tidak sembang dengan jarak yang dekat. Yang ketiga ialah kebersihan tempat penginapan dijaga terutamanya ruang guna sama dan tempat yang kerap digunakan. Oleh itu, kementerian ingin menyeru kerjasama semua pihak bagi memastikan kes harian COVID-19 di Malaysia tidak terus meningkat sama ada di kalangan warga negara Malaysia ataupun bukan warga negara.
Ini sememangnya adalah tanggungjawab bersama dalam memastikan rantaian penularan COVID-19 di Malaysia dapat diputuskan. Kementerian Kesihatan Malaysia menasihatkan orang ramai supaya terus patuh kepada nasihat dan saranan yang sering ditekankan oleh kerajaan. Jadikanlah amalan-amalan berikut adalah sebagai norma dan kebiasaan baru dalam kehidupan seharian. Antaranya ialah elakkan 3S ataupun 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak, elakkan kawasan yang sempit dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat. Amalkan 3W, iaitu wash, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Yang kedua ialah wear, iaitu sangat digalakkan memakai alat penutup hidung dan mulut di tempat awam atau jika bergejala. Dan warn, iaitu amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep kepada peringatan seperti elak bersalaman dan bersentuhan, amalkan etika batuk dan bersin, dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan amalan kunjung-mengunjung, lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Selain itu, ingat pada SOP, iaitu S, syarat-syarat yang ditetapkan di bawah PKPD. O ialah orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. P ialah penjarakan sosial diamalkan pada setiap masa, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan COVID-19 dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diterima daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan rumusan kes COVID-19 untuk kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling. Bilangan sampel yang diambil dan diuji ialah 41,468. Bilangan kes yang positif adalah 3,373 kes, iaitu bersamaan dengan 8.13%. Kes yang masih aktif adalah 174, iaitu 5.16%. Kes yang telah sembuh adalah 3,166 dan kes kematian melibatkan 33. Kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling telah melibatkan 5 generasi dan hari ini tiada pertambahan kes. Seterusnya dimaklumkan saringan COVID-19 di 407 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 1 Jun 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang telah dikenal pasti ialah 21,722. Jumlah sampel yang diambil dan diuji adalah 15,329 bersama dengan 70.6%. Jumlah kes positif adalah 696 iaitu bersama dengan 4.5%. Mereka yang bergejala ialah 97 kes iaitu 13.9%. Mereka yang tidak bergejala dan positif ialah 599 kes iaitu bersama dengan 86.1%. Dimaklumkan saringan COVID-19 di 391 pasar sehingga 1 Jun 2020. Jumlah peniaga, pekerja, pemandu dan lain-lain yang dikenal pasti ialah 41,511. Jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 32,143 bersama dengan 77.4%. Jumlah kes positif ialah 271 iaitu 0.8%. Mereka yang bergejala ialah 37 kes iaitu 13.7%. Mereka yang positif dan tidak bergejala ialah 234 kes bersama dengan 86.3%. Dimaklumkan juga saringan COVID-19 di 320 pusat jagaan warga emas sehingga 1 Jun 2020. Jumlah penghuni, penjaga dan kaki tangan yang kenal pasti ialah 14,339. Jumlah sampel diambil dan diuji ialah 12,567 bersama dengan 87.6%. Jumlah kes yang positif ialah 26 kes iaitu 0.2%. Mereka yang bergejala ialah 4 kes iaitu 15.4%. Mereka yang positif dan tidak bergejala ialah 22 kes iaitu 84.6%. Seterusnya dimaklumkan
Laporan rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara sejak 3 April sehingga 1 Jun 2020 adalah sejumlah 48,236 individu. Mereka yang menjalani kuarantin dan telah tamat tempoh kuarantin ialah 37,098 individu. Jumlah kes yang dikesan positif adalah 508 kes, iaitu ada pertambahan 26 kes, iaitu 20 warga negara Malaysia pulang daripada Mesir, 4 daripada Indonesia dan 2 daripada United Kingdom. Seterusnya dimaklumkan jumlah saringan bukan warga negara sehingga 1 Jun 2020, jumlah yang disaring dan diuji adalah 35,811 kes, iaitu kes positif ialah 2,014 kes. Jumlah negatif ialah 33,474. Dan daripada 2,014 kes yang positif, 788 iaitu bersama dengan 39.1% masih diasingkan dan diberi rawatan. Tiada kes dirawat di ICU dan bukan warga negara, kes kematian bukan warga negara ialah 4 kes bersama dengan 0.2%. Seterusnya, laporan 4 kluster depo tahanan imigresen sehingga 1 Jun 2020. Kluster yang pertama, depo tahanan imigresen Bukit Jalil, jumlah sampel diambil adalah 1,545. Jumlah kes yang positif adalah 283, melibatkan semua bukan warga negara. Dan jumlah kes yang negatif adalah 1,262. Tiada kes yang menunggu keputusan dan kadar positif ialah 18.3%. Yang kedua, depo tahanan imigresen Semenyih, jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 1,785. Jumlah kes positif ialah 65 melibatkan bukan warga negara dan seorang warga negara Malaysia. Jumlah kes negatif ialah 1,719 dan tiada yang menunggu keputusan. Kadar positif ialah 3.7%. Dan kluster yang ketiga ialah depo tahanan imigresen Sepang. Jumlah sampel yang diambil dan diuji adalah 1,477, jumlah kes positif 60, kesemuanya melibatkan bukan warga negara dan kadar positif ialah 4.1%. Dan kluster yang terakhir adalah depo tahanan sementara Putrajaya, iaitu jumlah sampel yang diambil adalah 101, jumlah kes yang positif hanya 2 dan melibatkan kedua-dua melibatkan bukan warga negara dan kadar positif ialah 2%. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang telah tamat pemantauan dan pengawasan lebih pada 28 hari sehingga 1 Jun 2020. Kluster yang pertama ialah kluster Madrasah Air Merbau di Jasin, Melaka yang melibatkan jumlah kes 41 dan tiada kematian. Yang kluster yang kedua ialah kluster Kampung Baru iaitu di daerah Titi Wangsa, wilayah Persekutuan, melibatkan jumlah kes 24 dan 1 kematian. Dan kluster yang ketiga ialah kluster Malayan Mansion di daerah Lembah Pantai, wilayah Persekutuan, melibatkan jumlah kes 13 dan tiada kematian. Dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 1 Jun 2020. Yang pertama, kluster pertama ialah Pangsa Puri Ceras melibatkan ataupun dikesan 3 kes baru menjadikan jumlah kes 6. Dan kluster kedua ialah syarikat pembersihan di Kuala Langat dan Seremban. Kes baru dikesan ialah 2, jumlah kes adalah 26. Dan yang ketiga ialah kluster Pudu, ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah keseluruhan 77 kes. Dan 28 kluster yang lain tiada pertambahan kes. Seterusnya dimaklumkan kapasiti harian di 43 makmal COVID-19 sehingga 31 Mei 2020. Kapasiti maksima ialah 29,789 dan ujian seharian semalam ialah 26,637 iaitu bersamaan dengan 89%. Dan ingin dimaklumkan trend kapasiti maksima makmal COVID-19 negara telah meningkat sehingga 29,789 ujian RT-PCR untuk kes harian. Dan juga dimaklumkan jumlah sampel diambil dan diuji untuk pesakit sebelum pembedahan iaitu pre-op adalah sejumlah 16,492 pesakit dan 13 pesakit dikesan positif bersama dengan 0.1% sebelum menjalani pembedahan.
Laporan jumlah sampel dan ujian antigen rapid test kit setakat hari ini ialah 5,780 ujian telah dilaksanakan dan didapati 56 ujian dikesan positif bersamaan dengan 1%. Begitu saja laporan data-data kita seharian dan saya buka kepada pertanyaan, silakan. Mahkamah Tinggi hari ini mula mendengar hujahan pembelaan kes penyelewengan dana SRC International Sdn Bhd RM42 juta melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Tempoh 3 hari ditetapkan Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali untuk mendengar penhujahan lisan kedua-dua pihak yang kini memasuki peringkat akhir kes pembelaan. Prosiding bermula pada 9.40 pagi dengan hujah pembelaan dimulakan Peguam Bela Harvinderjit Singh. Dalam hujahannya, pihak pendakwaan gagal membuktikan tanpa keraguan munasabah bahawa Datuk Seri Muhammad Najib melakukan pecah amanah dalam kes SRC International Sdn Bhd. Jelasnya pihak pendakwaan telah menyimpang dari teori asal mereka dan membina kes dari pengakuan Datuk Seri Najib semasa pembelaan di mahkamah. Tambahnya, keseluruhan kes dibuat berdasarkan jawapan balas yang ternyata bukan bukti besar. Terdahulu pihak pembelaan menutup kesnya selepas memanggil 19 saksi pada perbicaraan pembelaan yang berlangsung selama 33 hari sejak 3 Disember tahun lalu. Manakala pendakwaan memanggil 55 saksi sejak perbicaraan bermula 3 April tahun lalu. Hujahan lisan kes bersambung untuk hari kedua esok. Ingkar arahan PKPB, Mahkamah Magistrate Sungai Petani mengenakan denda RM1,000 seorang kepada 42 lelaki termasuk seorang warga emas kerana berkumpul dan bermain snooker. Pemilik premis pula dikenakan hukuman penjara. Hukuman diputuskan Magistrate Arif Muhammad Sharif pagi tadi selepas kesemua tertuduh berusia antara 19 hingga 62 tahun mengaku bersalah terhadap setiap pertuduhan. Penjaga dan pemilik premis berusia 31 tahun pula diperintahkan menjalani hukuman penjara 7 hari. Tertuduh yang berasal dari Bandar Laguna Merbok turut didenda RM7,000 kerana beroperasi tanpa lesen sah. Kesemua mereka ditahan sepasukan anggota polis dalam ops COVID di sebuah pusat snooker di Sungai Petani, Kedah pada 25 Mei lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 269 Kanun Kesesaan dan Peraturan 3/1 Peraturan Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 2020. Pemilik premis turut didakwa mengikut Seksyen 6/2 Enakmen Hiburan dan Tempat-tempat Hiburan 1997. 40 kompaun ingkar arahan PKPB dikeluarkan Polis Perak semalam daripada 356 kompaun yang dikeluarkan polis di seluruh negara. Menurut Menteri Kanan Keselamatan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, negeri itu juga mencatat kes cubaan rentas negeri tertinggi untuk 2 hari berturut-turut selepas Selangor 29 kes dan Pulau Pinang 23. Semalam, PDRM telah menahan 43 individu di atas kesalahan ingkar arahan PKPB dan daripada jumlah tersebut seramai 38 individu direman manakala 5 individu diberikan jaminan polis. PDRM juga turut mengeluarkan kompaun kepada 356 individu di atas pelbagai kesalahan ingkar arahan PKPB, walau bagaimanapun tiada sebarang kompaun dikeluarkan atas kesalahan ziarah Aidilfitri. Sebanyak 220 kompaun dikeluarkan di lapangan dan daripada jumlah itu sebanyak 134 kompaun dikeluarkan di sekatan jalan raya.
Mengenai barangan keperluan harian, pihak berkuasa telah melakukan pemeriksaan khas pematuhan SOP di 2,063 premis perniagaan. Daripada jumlah itu, 1,884 premis mematuhi SOP, 163 diberi nasihat, manakala 16 lagi diberi amaran kerana ingkar arahan PKPB. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan pula telah memeriksa 110 tapak binaan di seluruh negara. Hasilnya, 3 tapak diberikan amaran kerana tidak mematuhi SOP ditetapkan MKN. Sejak 27 April lalu sehingga semalam, seramai 56,814 pelajar IPT yang berada di kampus telah dihantar pulang ke kediaman masing-masing. Baki 1,617 pelajar masih berada di kampus. Dan pihak KPT sedang membuat perancangan untuk menghantar mereka pulang. Hari ini tiada pergerakan penghantaran pulang pelajar sempena sambutan Hari Gawai dan juga Pesta Keamatan. Mengenai pusat kuarantin, beliau berkata 14,623 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib di 187 pusat kuarantin setakat ini. Mengulas op sanitasi awam pula, sebanyak 7,379 operasi di 131 zon telah dilaksana. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah optimis pelan pemulihan ekonomi yang bakal diumumkan kerajaan akan mengambil kira nasib penggiat seni kreatif negara yang terjejas akibat penularan COVID-19. Beliau mengulas perkara itu dalam amanat sempena ulang tahun penubuhan Finas ke-39. Tidak lama lagi kerajaan akan mengumumkan pelan pemulihan ekonomi. Saya yakin untung nasib penggiat seni kreatif termasuk filem akan diambil kira. Tambahnya, selaras usia Perbadanan Kemajuan Filem Nasional itu, usaha memperkasa industri perfilman termasuk penentuan sasaran khusus, audit dan tujuan semula dana-dana pembangunan dan pengeluaran filem akan terus dipergiatkan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dijangka membuat pengumuman dalam masa terdekat berkenaan pelan pemulihan ekonomi baharu negara. Baik, untuk perkembangan semasa laporan cuaca seluruh negara, kita ke Jabatan Meteorologi Malaysia bersama Muhammad Nafizi Napiah. Nafizi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan dengan melihat tinjauan cuaca semasa. Imej gambar radar menunjukkan keadaan ribut petir kini berlaku dan lebih tertumpu di daerah-daerah di sekitar pendalaman Semenanjung, juga di kebanyakan daerah di sekitar negeri Johor. Dan keadaan ribut petir ini dijangka hanya akan reda menjelang awal malam nanti. Manakala tinjauan cuaca bagi negeri Sabah juga menunjukkan keadaan hujan kini berlaku melibatkan hampir kebanyakan bahagian di sekitar negeri berkenaan untuk petang ini. Begitu juga dengan keadaannya di negeri Sarawak apabila hujan lebat yang berlaku sejak awal pagi tadi, khususnya melibatkan bahagian Sibu, Mukah dan juga Bintulu, hanya dijangka akan reda menjelang malam nanti. Oleh itu, orang ramai khususnya di kawasan berkedudukan rendah dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada berikutan keadaan angin kencang dan juga banjir kilat yang boleh berlaku kesan daripada aktiviti ribut petir ini. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Dapatkan maklumat cuaca yang terkini dan juga sahih melalui aplikasi My Cuaca atau boleh juga melayari laman sesawang kami di www.met.gov.my. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aku Robinson, anak Meteo. Aku Diau Kediri, Bernegeri, gawak bopis perintah. Nak berasai sampai tok 1 bulan 6. Hari itu cukup besar benar reti buat kami bangsa Dayak. Maya hari gawai, kami cukup gagal hati laban ulah bertundik, berbutik, ngau bala kaban melayan. Tang tahun tu, ndak sebaka buka tahun-tahun kuda. Kuih jala, penganan, air irup, semua sudah disediakan. Rumah sudah ke disikap dibersihkan aku. Oh,
Tahun jawapan tahun tu aku ndak boleh pulai gawai. Tang aku tetap minta gawai. Bak aku kawal antara pangan diri patut dikemeran ke belamo. Ndak ngira berkeni gaya bos barang dur. Hari gawai segi di intu ngawati 3 go. Selamat hari gawai. Gaya guru gerai nyamai. Saudara, masyarakat Dayak di Sarawak hari ini meraihkan Hari Gawai dalam norma baharu perayaan. Hari ini tiada kes baharu COVID-19 dilaporkan di negeri itu. Laporannya kita bersama Buma Win di RTM Kuching. Buma, teruskan. Baik, terima kasih Zera di Angkasa Puri. Selamat petang dan salam sejahtera. Sarawak mencatatkan sifar kes baharu positif COVID-19 untuk 5 hari berturut-turut selepas tiada kes dilaporkan hari ini. Menurut kenyataan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, ini menjadikan keseluruhan kes setakat ini hari ini kekal 552 kes. Menurut JPBN, tiada kes baharu telah sembuh dan discharge dari hospital hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah sembuh dan discharge kekal 508 orang atau 92.03%. Manakala 37 pesakit dalam siasatan PUI baharu dilaporkan hari ini dan seramai 11 kes masih menunggu ujian makmal. Sementara itu, bagi 339 sampel yang diambil di Belawai Tanjung Manis sehingga semalam, 312 daripadanya adalah negatif dan 27 lagi masih menunggu ujian makmal. Hari ini menyaksikan 7 tangkapan dibuat kerana ingkar Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB, manakala 32 orang awam telah dikompaun kerana cuba merentas daerah tanpa permit polis. Ini menjadikan seramai 185 orang telah dikompaun sejak 19 Mei lepas. Sambutan Gawai Dayak tahun ini diraikan dalam norma baharu kerana negara masih lagi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bagi memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Meskipun tidak semeriah seperti sebelum ini, namun masyarakat Dayak tetap meraikannya secara sederhana. Tahun ini, hanya ahli keluarga dalam jumlah yang kecil sahaja dibenarkan berkumpul meraikannya tanpa tradisi ngabang atau ziarah menziarahi. Kebenaran sambutan hanya untuk hari pertama sahaja melibatkan 20 orang ahli keluarga atau jiran terdekat. Orang ramai yang ditemui nyata akur dengan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerana ia adalah untuk kepentingan kesihatan semua. Sambutan Gawai pada tahun ini, kami hanya sambut dekat rumah saja dengan family dan kami tidak buka macam open house, tidaklah, kami cuma untuk family saja. Untuk sambutan Gawai tahun ini saya rasa kami sekeluarga tidak berapa sambut sebab tidak meriah lah disebabkan COVID-19 ni dengan perjalanan PKP ni, jadi kami sekeluarga hanya menyambut Gawai di dalam rumah saja untuk keluarga saja, tiada yang meriah macam tahun-tahun selalulah. Saya menyambut perayaan Gawai di perantauan bersama rakan sekerja dan saya hanya membuka kepada yang terdekat sahaja sebab saya ingin mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, iaitu penjarakan sosial. Adalah menjadi harapan mereka juga agar semua pihak patuh dengan arahan kerajaan dan bersama-sama berkorban untuk memerangi wabak COVID-19. Semangat harmoni, muhibah, persefahaman dan hormat menghormati terus ditingkatkan dalam kalangan pelbagai kaum di Sarawak, khususnya di musim perayaan seperti Hari Raya dan Gawai Dayak. Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shen berkata walaupun perayaan tahun ini agak berbeza, namun perpaduan antara pelbagai komuniti yang berlainan budaya, agama dan etnik harus dipelihara dan ditingkatkan di musim perayaan.
Jelasnya meskipun ramai yang tidak dapat pulang ke rumah atau kampung halaman, namun hubungan silaturahim dengan keluarga tidak terputus dengan adanya teknologi masa kini. Dalam ucapan Gawai Dayak menerusi aplikasi WhatsApp, Datuk Lee berkata, pelbagai perayaan tradisional di Sarawak mengukuhkan lagi solidariti dalam kalangan pelbagai kaum dan etnik. Beliau turut mengingatkan masyarakat untuk mematuhi prosedur operasi standard di bawah perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dengan tiada rumah terbuka dan jumlah pengunjung terhad kepada 20 orang di kalangan ahli keluarga terdekat sahaja. 1 Jun setiap tahun sememangnya tarikh istimewa bagi Ketua Unit Keselamatan Kebakaran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Zon 5 Bintulu, penguasa bomba Gawai Anak John 35 tahun. Bukan sahaja dilahirkan pada tarikh tersebut, malah beliau juga dinamakan bersempena dengan Hari Gawai Dayak. Anak kelahiran Tatau Sarawak ini lahir ketika pengabang, iaitu orang ramai bertandang ke rumah mereka di Tatau untuk ngabang Hari Gawai pada 1 Jun 1985. Tetamu baru mau naik, jadi suddenly dia sakit perut dan nak melahirkan saya. Jadi masa tu kelam kabut, bila orang tanya bapa saya nak bagi nama apa, terus bapa saya kata kebetulan hari ini Hari Gawai, jadi kita letak nama dia Gawai. Rekrut Akademi Bomba dan Penyelamat Wilayah Tengah Kuala Kubu Baru 2015 yang memegang ijazah sinematografi UNIMA Sarawak 2009 memulakan karier sebagai pegawai bomba dan penyelamat di Pejabat Bomba dan Penyelamat Zon 5 Bintulu sejak 2016. Biarpun agak janggal pada awalnya berkhidmat sebagai pegawai bomba yang kebanyakannya dimonopoli kaum lelaki, namun ia menjadi semakin biasa dan mematangkan beliau untuk memimpin unit tersebut di Bintulu. Minat saya selepas saya posting di Bintulu, selepas setahun, selepas saya start buat kerja-kerja kebombaan, selepas saya join banyak operasi, lepas saya pergi banyak inspection, dia kalau orang cakap kan jatuh cinta selepas kahwin. Macam itulah kisah saya. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ketika ini, Gawai hanya meraihkan sambutan Gawai Dayak di Kuartus Bomba dan Penyelamat Bintulu bersama keluarga dan rakan sekerja. Saya Gawai Anak John ingin mengucapkan selamat Hari Gawai, Gayu Guru Gerai Nyamai. Saya YB Willy Mongin, Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi, ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua rakyat Sarawak. Saya Steveruddin Uto ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada rakyat Sarawak. Saya Datuk Leon Lagang ingin mengucapkan selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai. Selamat Do Gawai 2020. Saya ingin mengucapkan selamat itu Hari Gawai, Gayu Guru Gerai Nyamai, lantang senang nuan menua. InsyaAllah bila keadaan sudah aman, tuan-tuan dan puan, saudara-saudari, besok kita bertemu semula. Paparan itu tadi mengakhiri sumbangan berita dari Sarawak. Saya Bumawin, mewakili warga RTM Sarawak, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Gawai Dayak kepada seluruh masyarakat Dayak di negeri ini. Baik, kembali bersama Zera di Angkasa Puri. Silakan Zera. Baik Buma, terima kasih. Lintas langsung berita wilayah diteruskan ke RTM Sabah bersama Syarizam Awang. Syarizam, silakan. Terima kasih Zahra. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sejumlah 4,000 pain darah diperlukan bagi menampung keperluan darah 1,800 pesakit thalassemia di Sabah sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan PKP bersyarat. Presiden Persatuan Thalassemia Sabah, Francis Mujim berkata, setakat ini 1,500 pain darah berjaya dikumpul melalui kempen derma darah seluruh negeri. Kempen berkenaan dijalankan hasil kerjasama Persatuan Thalassemia Sabah, Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM dan Unit Tabung Darah Hospital Queen Elizabeth. Itulah yang akan menjadi bekalan juga, menambahkan bekalan kepada selain daripada orang yang kita panggil atau penderma yang kita panggil khusus datang untuk menderma.
di hospital, di blood bank tentulah. Francis yang ditemui di Kota Kinabalu berkata, sejak 18 Mac lalu, lebih 30 program persatuan terpaksa dihentikan, termasuk kempen derma darah dan saringan talasemia. Ia dijangka disambung semula selepas PKPB ditamatkan sepenuhnya. Sementara itu, kempen derma darah diadakan di Kampung Minintot Inanam hasil kerjasama persatuan tersebut. Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM, Unit Tabung Darah Hospital Queen Elizabeth HQE Kota Kinabalu dan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Kampung Minintot Inanam. Kumpulan yang paling memerlukan darah ini adalah golongan-golongan yang mempunyai masalah darah lah. Apalagi di hospital wanita dan kanak-kanak likas, mereka ada banyak kanak-kanak yang mengidap talasemia. Ini yang kali ke-8 begitu. Ya, jadi adalah paling baguslah kalau macam ada anjuran sebegini kan, pihak hospital datang ke kampung-kampung untuk minta derma. Untuk tabung hospital, untuk menyelamatkan nyawa-nyawa pesakit-pesakit di hospital sana dengan ikhlas hati lah. Sebanyak 25 pain darah berjaya dikumpul menerusi program ini. Pusat Konservasi Beruang Madu Borneo BSBCC di Sepiluk Sandakan merayu kepada individu maupun pihak korporat untuk menyumbang dana bagi menanggung kos operasi pusat berkenaan yang terjejas sejak penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pengasas yang juga Ketua Pegawai Eksekutif BSBCC Dr. Wong Siu Ti berkata, lazimnya dana diperoleh melalui penjualan tiket pelawat. Bagaimanapun berikutan PKP, pusat tersebut ditutup sejak 18 Mac lalu. BSBCC memerlukan bantuan dana bagi melaksanakan operasi harian termasuk kerja-kerja konservasi 43 ekor beruang madu selain pembayaran gaji 30 kaki tangan pusat berkenaan. Sejak PKP dilaksanakan, maka kita tidak ada pelancong langsung dan pendapatan kita memang terus kosong. So dalam beberapa bulan ini kita ada buat rayuan supaya orang ramai boleh beri dana kepada kita dan juga kita ada macam Sunday Adoption Program untuk tolong kita menjagai beruang kita yang di sini. Dr. Wong bercakap kepada RTM di Sandakan. Ketika ini penjagaan haiwan terancam ini dijalankan seperti biasa. BSBCC memerlukan dana sebanyak RM20,000 sebulan bagi menampung kos operasi dan gaji pekerja. Mereka yang ingin menyumbang boleh mendapatkan maklumat lanjut dengan melalui laman sesawang melalui www.bsbcc.org.my. Pertandingan nyanyian Sugandoi Keamatan tahun ini yang dijalankan secara dalam talian menyaksikan peserta tambunan mengungguli kedua-dua kategori yang dipertandingkan. Ia berlangsung malam tadi yang disiarkan melalui laman Facebook rasmi Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA. Tempat pertama kategori Dazanak dimenangi Alicia Conrad Mul dengan hadiah wang tunai RM1,500 beserta piala dan sijil, manakala tempat kedua dimenangi Daryl Damian dari Kota Kinabalu dan tempat ketiga Arabella Catherine Oliver, seorang lagi peserta tambunan. Masing-masing menerima hadiah wang tunai RM1,000 dan RM800 beserta piala dan sijil. Bagi kategori Sugandai terbuka, Johan dimenangi Sheldon Elif dari Tambunan sekaligus menerima hadiah wang tunai RM6,000 beserta piala dan sijil. Manakala tempat kedua dan ketiga masing-masing dimenangi Gretchen Corina Salipa dari Kota Kinabalu dan Donovan Andre Damianus dari Tambunan. Masing-masing memenangi hadiah wang tunai RM4,000 dan RM3,000 beserta piala dan sijil. Pertandingan anjuran KDCA dan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Motek ini diadili oleh 3 juri profesional yang menonton persembahan peserta secara dalam talian. Terdahulu, Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datu Dr. Jeffrey Kitingan berkata, penganjuran pertandingan Sugandoi secara dalam talian kali ini dengan tema memperkasa seni budaya melalui teknologi digital bersesuaian dengan amalan norma baharu. Ia juga berupaya mempromosi budaya dan tradisi masyarakat Sabah ke peringkat global. Sekian sumbangan berita dari Sabah. Budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Kembali kepada Zahra Zamri di Angkasa Puri. Zahra, silakan. Terima kasih Syarizam. Saudara NGO buat laporan polis tuntut aktivis sosial Siti Kasim mohon maaf atas kenyataan kontroversi arak dan tafiz. Laporan penuh bersama Nurul Nur Ashikin Abu Syari di RTM Selangor. Silakan, Syikin.
Baik, terima kasih Zira Zamri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ya, 9 badan bukan kerajaan NGO Selangor itu berlalu kesal dengan kenyataan aktivis sosial Siti Kasim yang menyatakan jika mahu menghapuskan arak, perlu hapuskan dahulu sekolah tahfiz. Kenyataan itu dilihat berunsur jahat dan tidak hormat terhadap institusi keagamaan. Laporan di Balai Polis Seksyen 6 Shah Alam itu dibuat kerana ia boleh menimbulkan suasana tidak harmoni dalam kalangan masyarakat majmuk negara ini. Mengharapkan pihak polis mengambil tindakan yang tegas kepada Siti Kasim, bloggers ni yang menghentam, yang mengaitkan isu agama, mengganggu ketenteraman awam, menghasut. So saya amat kecewa sedangkan yang buat perkara ini adalah orang-orang Islam. Arak itu adalah haram. So kena faham. So setiap kali nak mengeluarkan kenyataan jangan mengguriskan hati-hati orang. Apatah lagi tak relevan dengan mengaitkan dengan pusat tahfiz ini. Saya harap Siti Kasim perlu minta maaf secara terbuka pada semua rakyat Melayu beragama Islam di Malaysia ni. Sebab ini salah satu hasutan. Kalau boleh dia insaf lah. Insaf daripada nak asut-asut orang ni. Antara NGO yang membuat laporan polis ialah Pertubuhan 99 Kebajikan Insan Selangor dan Gerakan Belia 4B Kota Raja. Orang ramai kini lebih mematuhi penjarakan sosial ketika berada di lokasi awam termasuk di pusat membeli belah di sekitar negeri ini. Tinjauan kami di Samui Peramik mendapati meskipun jumlah pengunjung ramai namun kemasukan masih terkawal dan mematuhi SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara. Jelas Ketua Pegawai Operasi Sunway Mall Kevin Tan, pihaknya telah membuat beberapa persediaan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan pengunjung terjamin. Dalam masa PKPB ini, kumpulan kami telah membuat persediaan untuk menjaga keselamatan dan kesihatan pengunjung kami. Kami mempunyai sebanyak 82 langkah penjaga-jaga dan di antaranya yang melibatkan keselamatan dan pengunjung adalah pemimbasan termal di tempat-tempat masuk untuk menghalangkan mereka yang suhu badannya lebih daripada 37.5 memasuki premis kami. Semburan kabus iaitu fogging yang akan dilakukan setiap salang 4 jam pada waktu operasi untuk fasiliti seperti lift dan tandas. Stesen pembersih tangan di tempat-tempat masuk tandas dan lift. Pihak pengurusan kompleks juga menetapkan agar semua SOP dipatuhi peniaga termasuk pengusaha restoran atau kedai makanan. Kami datang untuk mengemaslah sanitize meja, kerusi dan barang-barangan di dapur lah. Bagaimana dengan pelanggan sebelum masuk? Pelanggan perlu scan selangkah ni. Lepas tu kami akan ambil temperature dan sanitize tangan mereka lah. Selain itu, pihak pengurusan kompleks turut menempatkan lebih ramai kaki tangan tambahan bagi memantau penjarakan sosial pengunjung. Meski diarah ditutup berikutan arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKPB sejak 2 bulan lalu, namun kelangsungan haiwan di PT Zoo Popular Negara tetap dijaga. Laporannya bersama dengan wartawan Ashraf Zuhairi. Silakan. Menurut Majlis Keselamatan Negara, sektor ini merupakan sektor yang tidak dibenarkan beroperasi ketika pelaksanaan PKPB. Operasi agak terganggu. Adakah persekitaran ataupun kebersihan persekitaran dan juga kebajikan haiwan dijaga dengan baik? Zoo ini menawarkan lebih 100 spesies haiwan jinak dan eksotik yang boleh disentuh pengunjung. Hanya terletak kira-kira 20 minit perjalanan dari ibu negara. Lokasinya yang strategik menjadikan ia tumpuan riadah untuk warga kota, terutama ketika cuti umum atau hujung minggu. Bagi pemilik zoo ini, meski akur arahan penutupan akibat COVID-19, namun haiwan peliharaan tetap dijaga rapi. Walaupun bisnes kita terjejas, kita pun utamakan kebajikan haiwan
bahagian ops dengan vet, kita pun akan memantau haiwan setiap hari. Selain pengurangan drastik jualan, pelbagai cabaran dalam operasi dihadapi terutama bagi menjaga kitaran dan kesihatan haiwan di Taman Tema Haiwan ini yang pernah dikategorikan sebagai zoo peliharaan terbesar dalam Malaysia Book of Records. Platform digital turut digunakan sebaik mungkin untuk berkongsi keadaan semasa haiwan selain mahu mencetus kesedaran masyarakat untuk turut membantu memberi sumbangan. Ashraf Zuhairi untuk RTM. Paparan tadi mengakhiri berita wilayah dari RTM Selangor. Kembali bersama dengan Zahra Zamri untuk berita selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Syikin. Aku Ali Biju, Sapit Menteri Tenaga dan Sumber Asli. Merik selamat Hari Gawai Dayak dengan semua Raban Dayak di Serata Benua. Aku ngarap ke semua bala kita gayu guru gerai nyamai lantang senang celap lindap nguan benua. Berserimbai kau gawai Dayak tahun 2020 tu mega aku minta kita semua nitiah ke atur perintah pemindah bertagang, nyekat pengawak ngabang babal mayuah, nyaga pemersih ngau nganyawah ke berimbai ngau pengandiri. Tajak pun gawai tahun tu ndok ricah bakal selama tang adat kita mengkang di kemeran ke. Kita sama bersama melengis ke penyakit COVID-19 tu. Oh, sumada. Ya, saudara, kita teruskan lintas langsung negeri-negeri. PKPB tidak menghalang usahawan papar idea baharu dalam produk mereka. Itu antara yang menarik perkongsian dari Melaka. Kita bersama Nurul Ashikin Abdul Halim di RTM Melaka. Syikin. Baik, terima kasih rakan setugas. Pandemik yang melanda seluruh dunia sehingga menyebabkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan PKP bersyarat PKPB dilaksana sedikit sebanyak menjejaskan pendapatan sebilangan besar rakyat di negara ini. Turut terkesan Izzati Suza, 25 tahun, yang mengusahakan kedai barangan serbeneka, menjaja bakatnya dengan penghasilan karya seni secara kecil-kecilan. Wartawan Muhammad Amir Muhammad Ruzi meninjau penghasilan sampul duit raya yang kreatif, memaparkan situasi semasa sehingga menjadi perhatian masyarakat. Segalanya bermula dengan isu bekalan roti yang tidak mencukupi. Idea mula tercetus sehingga membolehkan beliau untuk menghasilkan karya unik itu. Malah sampul duit raya buatan tangan graduan dari Universiti Teknologi Mara UiTM Seri Iskandar ini turut menyelipkan nasihat kepada orang ramai, antaranya untuk kekal positif duduk rumah sepanjang PKP dan PKPB. Saya pun sendiri duduk rumah, tak boleh keluar apa semua. So tema dia pada mulanya saya macam mental health lah, macam kita nak mengetengahkan something macam janganlah sedih-sedih duduk rumah, janganlah be hateful to each other online apa semua. So masa tu tema itulah. Lepas tu tak adalah tema raya apa sangat. Even kalau tengok design tu pun sendiri tak adalah raya pun, tapi saya rayakan dia. Saya jadikan sampul raya, so jadilah apa yang dah terkecapi. Tampil dengan 5 corak sampul raya yang turut diinspirasikan daripada imej gula-gula, kek lapis dan bam gosok, beliau tidak menyangka hasil kreativitinya itu mendapat sambutan luar biasa sehingga tular di media sosial. Saya tak sangka sebab waktu saya buat 100 set. Lepas tu saya jual. Lepas tu saya dapat 50 orang je beli. Tapi saya rasa sebab saya yakin, sebab saya rasa benda tu lain daripada yang lain kot. So that's why macam mak saya kata sebab dia different, that's why orang share kan. So, faham? Beliau yang mendedikasikan kedainya buat Allahyarham bapanya, Cik Suza Cik Hitam, turut menghasilkan barangan seperti kad ucapan raya dan magnet peti sejuk dengan menggunakan corak yang sama. Lebih membakar semangat, ibunya Mazlina Mohtar sentiasa menjadi pendorong buat dirinya untuk sentiasa menghasilkan karya yang bermutu tinggi. Banggalah sebab benda tu jarang kan orang buat, dan daripada tahun lepas lagi. Pada tahun ni bila tiba-tiba dia viral untuk kali kedua, yang saya cadangkan pada dia, tempahlah betul-betul supaya lebih orang dapat menikmati hasil yang dia hasilkan. Alhamdulillah lah dia diterima oleh masyarakat. Baik,
Baiklah, siapa sangka dengan hanya sebatang bros cat, wanita muda ini mampu menghasilkan pelbagai idea kreatif bagi menjana pendapatan. Malah situasi semasa sekarang ini membolehkan wanita ini untuk menghasilkan dua jenis sampul duit raya, iaitu berkisahkan tentang jangan keluar rumah dan juga hand sanitizer. Jadi untuk anda di luar sana, jika wanita ini boleh untuk menghasilkan pendapatan di waktu sukar ini sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, saya yakin dan percaya anda semua juga mampu untuk melakukan perkara yang sama. Laporan Muhammad Amin Muhammad Ruzi, RTM. Krisis global penularan wabak COVID-19 bukan sahaja menyebabkan pembelajaran dan pengajaran secara konvensional tertangguh, bahkan menjadikan teknologi dan aplikasi pendidikan secara dalam talian dimanfaatkan sepenuhnya. Para pelajar perlu menyesuaikan diri dengan norma dan kebiasaan baharu ini dengan menguasai dan mempunyai literasi tinggi terhadap teknologi komunikasi dan maklumat (ICT). Naib Chancellor College Universiti Islam Melaka Queen Profesor Datuk Dr. Muhammad Taib Dora berkata, proses pengajaran dan pembelajaran PNP yang kini dilaksanakan secara dalam talian memudahkan para pelajar berinteraksi dan berkongsi maklumat. Kalau sekiranya selama ini mereka terlalu bergantung kepada pensyarah semata-mata kan, sekarang sudah sampai masanya mereka juga boleh mendapatkan bahan-bahan pengajaran atas talian. Tidaklah hanya bergantung pada pensyarah. Sebab kalau amalan yang konvensional sebelum ini, kalau pensyarah tak dapat datang, tak dapat berjumpa dengan pelajar, dia miss the class, tak dapat menghadiri kelas. Tapi kalau secara atas talian ni, dia boleh bersemuka dengan pensyarah atas talian bila-bila masa. Beliau berkata demikian selepas berlintas langsung bersama RTM Melaka dalam siaran Selamat Pagi Malaysia. Dalam pada itu, amalan norma baharu turut dipraktikkan kaki tangan kolej berkenaan, antaranya melaksanakan limitasi terhadap mereka yang bertugas pada satu-satu masa. Selain itu, amalan sihat seperti sentiasa menjaga kebersihan diri, penjarakan sosial dan mencuci tangan perlu dijadikan kebiasaan dalam kehidupan seharian. Setakat ini sahaja perkembangan dari Melaka. Sepanjang tempoh PKPB, amalkan kebersihan kendiri dan bersama kita putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kita kembali ke Wisma Berita Angkasa Puri. Terima kasih Nurul Ashikin. Kuat Pelayaran Negara hari ini memulakan latihan persiapan Road to Tokyo RTT di Pusat Latihan Perahu Layar Kebangsaan Langkawi. Semua yang terlibat dengan kem latihan pusat itu juga perlu menjalani proses saringan COVID-19 sebaik melapor diri awal pagi tadi. Ia termasuk menjalani ujian swab pada hari pertama pendaftaran, menjalani kuarantin kendiri di bilik penginapan dari hari pertama sehingga keputusan ujian diperoleh pada hari kedua atau ketiga selepas ujian dilakukan. Mereka kemudian juga perlu menjalani ujian swab pada hari kelima iaitu prasimptom dan ujian swab hari ke-13 tanpa simptom. Sejumlah 24 orang terdiri daripada atlet, jurulatih dan anggota sokongan terlibat dengan kem latihan di Pusat Latihan Perahu Layar Langkawi yang dijadual berlangsung sehingga 30 Jun depan. Baik, sekian berita wilayah 1 Jun 2020. Kerjasama semua adalah penentu kejayaan pemutusan rantaian jangkitan COVID-19. Dari kami, selamat menyambut Hari Gawai. Saya Zara Zamri, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Selamat Hari Gawai, Gaya Guru Gerai Nyamai. Ingat kartu pemerintah sepemanjai PKPB. Anang bergelumur berbalaman mewah. Ingat, penting abang, Anang sampai nak terkolek derimpu ke rumah. Anang ngan sak sesemak Maya Gawai. Berjimat Maya Gawai. Jaga pembersih diri, selalu masuk jaring. Hai, Gawai ti abang kemetinan. Sarung baba. Ingat, titip ke cara norma baru kita ke Maya tu. Sesama kita jaga perangai.
Lantas senang muan menua, mereka terima kasih ngagai petara te udah memberi rezeki engau berkat maka kata untuk.